Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih, edisi Khamis 8 Disember 2022. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dengan sentiasa membuat semakan terlebih dahulu sebelum dikongsikan di media sosial. Adakah anda merupakan mangsa skamer atau wang di dalam akaun bank anda hilang dicuri skamer? Sila hubungi talian 997 untuk melaporkannya. Jangan kongsikan maklumat peribadi anda dan nombor akaun anda kepada individu yang mencurigakan dan tidak dikenali. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah terdapat bantuan kanak-kanak berjumlah sehingga RM1,000 bakal diterima bermula 2023? Ini telah kami berikan pencerahan sebelum ini namun masih disebarkan. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, dimaklumkan bahawa informasi yang tular di laman sosial berhubung dengan bantuan kanak-kanak berjumlah sehingga RM1,000 bakal diterima bermula 2023 adalah palsu. Orang ramai diseru untuk merujuk sumber media sosial rasmi Kementerian untuk mendapatkan maklumat terkini yang sahih. Pihak Jabatan Perdana Menteri menafikan hantaran posting bertajuk pengiktirafan UEC akan dibincangkan di peringkat kementerian dan usul akan diluluskan oleh Kerajaan Perpaduan selaras manifesto Pakatan Harapan. Pihak JPM menegaskan bahawa maklumat tersebut adalah palsu dan orang ramai dinasihatkan untuk merujuk media sosial rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan maklumat yang benar. Mohon rakyat Malaysia tidak menyebarkan atau berkongsi maklumat yang tidak pasti dan palsu dan sentiasa mendapatkan maklumat melalui sumber rasmi yang sahih. Tular dakwaan bekas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dilantik sebagai pengerusi Petronas. Antara kandungan palsu lain mengatakan bahawa pengumuman pelantikan akan diumumkan dalam masa terdekat. Menurut Jabatan Perdana Menteri, JPM ingin merujuk kepada posting yang tular di media sosial bertajuk Ismail Sabri dilantik pengerusi Petronas. Maklumat melalui akaun media sosial tersebut adalah palsu dan mohon agar tidak disebarkan kerana maklumat palsu seumpama ini boleh mengelirukan masyarakat. Waspada seterusnya dengan panggilan telefon individu yang menyamar sebagai pegawai Jabatan Perlindungan Data Peribadi iaitu JPDP dan mendakwa orang yang dihubungi telah melakukan kesalahan. Untuk makluman, pihak JPDP menegaskan bahawa tiada sebarang panggilan daripada mana-mana pegawai yang bertujuan mengancam terhadap mana-mana orang awam. Sebarang pengumuman atau pemakluman dilakukan melalui saluran rasmi seperti email, laman sesawang dan platform media sosial rasmi JPDP sahaja, bukan menggunakan nombor telefon bimbit persendirian. Sekiranya anda menerima panggilan palsu ini, jangan berikan maklumat peribadi termasuk maklumat bank anda kepada pemanggil. Jangan juga klik pada pautan yang dikirim oleh pemanggil. Perlu lakukan semakan sebelum sebarang tindakan diambil. Laporkan panggilan skamer itu kepada pihak PDRM dan hubungi talian 997 untuk melaporkan sebarang penipuan kewangan dalam talian. Turut waspada dengan pelbagai modus operandi penipuan dalam talian yang digunakan dalam usaha manipulasi mangsa. Jangan kongsi sebarang butiran peribadi seperti kod pengesahan 2 faktor pengesahan 2FA kepada pihak ketiga terutama daripada nombor yang tidak dikenali dan menyamar sebagai kenalan anda. Modus penipuan ini biasanya menyamar sebagai rakan atau pengendali platform media sosial dan meminta kod pengesahan yang dihantar kepada anda. Jangan terpedaya dan sila abaikan skema ini. Kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Kota Baharu mengenai video orang awam menyamar sebagai anggota polis yang berlaku di kedai pakaian Jalan Bayam, Kota Baharu, Kelantan. Dalam kejadian ini, lelaki penyamar tersebut memperdaya mangsa iaitu pemilik kedai pakaian dalam membuat pembelian 2 helai jersey dan sehelai seluar trek yang berjumlah RM69 tetapi tidak membuat bayaran.
Hasil siasatan awal, kedai si pengadu mempunyai CCTV dan usaha mengesan suspek masih dalam tindakan dan masih diteruskan. Kepada anda yang mempunyai sebarang maklumat, boleh menghubungi mana-mana balai polis yang berhampiran, dan kepada si penyamar, awas anda sedang dikesan. Nantikan tindakan dan hukuman yang bakal diterima anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Jamaah Menteri setuju bahawa keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Mulai 1 Januari 2023, cabutan khas perjudian yang sekarang sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Sri Zahid minta untuk memfungsikan untuk rasa bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau persiapan. Datuk Seri Fadilah diberikan tugas untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan, tetapi ada yang menimbulkan keresahan dari rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Molek berbudi kasihnya insan. Molek berkasih santunan bahasa. Kuala Pilah destinasi warisan. Tanah beradat junjungan bangsa. Saksikan Selamat Pagi Malaysia at Kuala Pilah bersiaran secara langsung dari Stadium Bola Ngocha, Perkampungan Budaya Keraci, Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada 10 dan 11 Disember 2022 bermula jam 8 sehingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV1 dan RTM Klik. Jom ramai-ramai kita meriahkan bersama. Sekarang dah jadi Jauhi rasuah kerana ia perosak bangsa. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita aktifkan seterusnya segmen semasa. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan bom berani mati yang berlaku di Balai Polis di Jawa Barat, Indonesia pada jam 8.20 pagi semalam. Serangan tersebut dilaporkan telah mengakibatkan kematian kepada pengebom dan seorang anggota polis, manakala 7 anggota polis lain tercedera. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra maklumkan Malaysia berharap agar pihak yang mendalangi serangan itu segera dibawa ke muka Pengadilan Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan Indonesia serta kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam serangan tersebut. Malaysia juga berdoa agar diberikan kesembuhan segera kepada mangsa-mangsa yang tercedera. Menurut kenyataan itu, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga mengesahkan setakat ini tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam kejadian tersebut. Kerajaan terbuka untuk menerima cadangan lebih baik dalam membantu pesawah miskin. Perdana Menteri dalam hantaran Twitternya berkata, tumpuan kerajaan buat masa ini adalah menggunakan kuasa untuk membela kepentingan rakyat, terutamanya pesawah miskin. Beliau berkata sekiranya ada pihak lain yang ingin menyanggah usaha kerajaan dalam membantu pesawah miskin, pihak tersebut dipersilakan mengusulkan alternatif dan Perdana Menteri terbuka menerima cadangan yang lebih baik. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan arahan Kerajaan Persekutuan untuk Syarikat Padi Beras Nasional Berhad (Bernas) menyalurkan peruntukan RM10 juta kepada pesawah miskin bulan ini dan RM50 juta tahun hadapan. Bukan bertujuan merobohkan empayar perniagaan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari.
Timbalan Premier Sarawak mengajak rakyat Sarawak untuk kekal bersatu padu dalam menghadapi cabaran ekonomi global menjelang tahun hadapan. Semangat perpaduan sedemikian amat penting seperti mana yang telah ditunjukkan ketika berdepan pandemik COVID-19. Let's remain united so that the spirit of solidarity like during our COVID-19 can prevail for the coming hardships. Kementerian Komunikasi dan Digital memerlukan tempoh beberapa minggu bagi memastikan hala tuju pelaksanaan projek rangkaian 5G di negara ini. Satu pertemuan bersama Kementerian Kewangan MOF akan diadakan pada minggu hadapan. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri pagi tadi bahawa Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital kita perlu adakan penilaian teknikal dan meneliti beberapa aspek untuk memastikan bahawa aspek roll out rangkaian 5G ini dapat kita tak nak terganggu, tapi kita kalau boleh nak percepatkan. Sebanyak 2,113 video bersifat provokatif dan ekstremis telah dipadamkan secara automatik oleh penyedia aplikasi TikTok sepanjang pilihan raya umum ke-15 PRU15 hingga 26 November lalu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 857 video dipadamkan sepanjang kempen bermula 12 hingga 18 November, manakala 130 rakaman lagi dikekang ketika hari mengundi. Pada 20 November hingga 26 November, sebanyak 1,126 video. Kekangan secara automatik ataupun automatic blocking ini saya difahamkan oleh pihak TikTok adalah bersandarkan kepada sistem artificial intelligence yang dipunyai oleh TikTok itu sendiri. Tapi masa yang sama, dari maklumat yang kami terima sepanjang tahun 2022, dari 1 Januari hingga 5 Disember 2022, dari pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC, SKMM ya, juga telah memberikan sejumlah aduan kepada pihak TikTok untuk menurunkan video, dan jumlahnya adalah sebanyak 202. Maybe Rwanda. Kerajaan Negeri Sembilan berhasrat untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN selepas tamat penggal tahun hadapan bagi membolehkan pilihan raya negeri PRN diadakan secara serentak bersama 5 negeri yang lain. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, perkara itu merupakan hasil perbincangan secara tidak rasmi bersama 5 pemimpin negeri lain dan akan disampaikan kepada pucuk pimpinan parti bagi mendapatkan persetujuan. Pemimpin 5 negeri itu membabitkan Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Cadangan bagi membolehkan PRN dijalankan secara serentak di kesemua negeri tersebut adalah bertujuan mengurangkan kos serta memudahkan urusan pengundi dan proses pengundian. Jelasnya tumpuan akan diberi kepada sektor pembangunan negara dan negeri sejurus PRN selesai. Majlis Getah Malaysia MRC memperuntukkan 17.3 juta ringgit dana pengambilan pekerja Malaysia HMWF 2.0. Dana tersebut merupakan kesinambungan inisiatif daripada edisi terdahulu bagi menggalakkan penglibatan pekerja tempatan dalam industri getah. Pengarah kanan bahagian kelestarian MRC, Muhammad Fazi Muhammad Ghazali berkata, inisiatif itu akan menggalakkan golongan belia menyertai industri getah sekaligus membantu memacu ekonomi. Bagi majikan, HMWF 2.0 akan membayar balik kos Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan caruman sistem insuran pekerjaan EIS yang dibuat untuk pekerja mereka. Bagi pekerja pula, BSMM akan membayar balik kos caruman, Perkeso dan EIS yang dibuat oleh pekerja. MRC juga memperuntukkan sebanyak 1.77 juta ringgit daripada jumlah bajet tersebut untuk 38,000 pekebun kecil yang berdaftar di bawah Lembaga Getah Malaysia LGM.
HMWF seiring dengan dasar kerajaan yang mengutamakan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia selain dapat menyelesaikan isu kekurangan tenaga kerja. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Mohamad Norzah Zakaria mengesa semua persatuan sukan melakukan semakan semula akaun bank masing-masing bagi memastikan accountability serta ketelusan tadbir urus kewangan terjamin. Beliau berkata ini bagi memastikan urusan pengeluaran wang Badan Induk Sukan Negara dilakukan secara telus tanpa sebarang kecuaian atau keraguan pihak yang terlibat dalam menguruskan kewangan akaun persatuan. Turut menyarankan Badan Induk Sukan untuk melantik individu mempunyai latar belakang perakaunan untuk menyandang jawatan berkaitan urusan mengendalikan akaun persatuan bagi menjamin tanggungjawab yang diberikan akan dikalas dengan sebaiknya. Sebelum ini, KRM membuat laporan polis berhubung kes pecah amanah disyaki berlaku dalam pengendalian akaun bank Badan Induk itu yang belum diketahui jumlah kerugian. Kejadian pecah amanah itu disyaki dilakui oleh seorang lelaki daripada kaki tangannya yang tidak dapat dihubungi dan dikesan. Kedah Darul Aman FC KDA-FC bersetuju menjalin kerjasama dengan Koperasi Anak Kedah Berhad KAKB sebagai rakan strategik KDA-FC bagi tahun 2023. Jalinan kerjasama ini melibatkan aspek perniagaan menerusi strategik pemasaran mampuan yang akan menjana pendapatan dan menyumbang kepada pendanaan operasi KDA-FC. MOU antara kedua-dua pihak turut disaksikan oleh pemilik majoriti KDA-FC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan Setiausaha KAKB Kesuma Kartini Muhammad Zahir. Dalam pada itu, KDA-FC turut mengumumkan syarikat pengeluar air mineral yang berkualiti tinggi Langkawi Pure sebagai antara penaja utama pasukan itu musim 2023. KDA-FC turut akan menyusun pelan pendigitalan bersama rakan strategik iaitu Data Sukan Consulting Sendian Berhad. Polis Diraja Malaysia PDRM berbesar hati menerima sumbangan bantuan misi bencana banjir daripada 7-Eleven Malaysia Sendian Berhad. Sumbangan diterima membabitkan 30 buah bot penyelamat, 30 buah enjin dan 300 helai jaket keselamatan selain barangan keperluan asas. COVID-19 melanda. Bagi mewakili seluruh warga PDRM, saya merakatkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 7-Eleven Malaysia atas sumbangan yang diberikan kepada PDRM. Sesungguhnya, kesediaan pihak 7-Eleven Malaysia menjalankan tanggungjawab sosial dan korporat ini amatlah kami hargai dan perlu dicontohi oleh badan-badan korporat yang lain serta NGO yang berkaitan. Polis menahan 46 lelaki disyaki ejen Boki sempena kejohanan Piala Dunia Qatar 2022 yang membabitkan nilai pertaruhan lebih 6.3 juta ringgit menerusi Opsogo di seluruh Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzzaman berkata, kesemua lelaki berusia antara 18 hingga 72 tahun itu ditahan dalam 45 serbuan yang dilakukan sejak 21 November lepas. Polis turut merampas wang tunai 48 telefon bimbit berserta kad SIM dan sebuah buku catatan pertaruhan. Kesemua lelaki berkenaan kini direman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 6-3, Seksyen 6-1 dan Seksyen 4-1-D Akta Pertaruhan 1953. Fokus utama Opsogos IX adalah untuk mencegah dan membanteras kegiatan pertaruhan sempena kejohanan Piala Dunia bagi memberkas individu yang bertindak sebagai boki atau punter selain menyerbu tempat yang dijadikan lokasi perjudian. Ganja disorok di dalam kenderaan yang diletakkan di bengkel membaiki kenderaan. Namun, modus operandi terbaru yang digunakan oleh sindiket pengedaran dadah bagi mengaburi mata pihak berkuasa digagalkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Kedah. Hasilnya, 35 ketol dadah jenis ganja bernilai RM142,000 berjaya dirampas.
Pengarah Kastam Negeri Kedah berkata bertindak atas maklumat risikan dan pemantauan rapi selama 2 minggu. Sepasukan anggota Kastam daripada cawangan penguatkuasaan Alostar telah membuat serbuan terhadap sebuah bengkel membaiki kenderaan yang terletak di Pekancang Lun, Kedah pada 4 Disember lalu. Beliau berkata hasil pemeriksaan rapi yang dilakukan ke atas bengkel tersebut, sebanyak 35 ketulan mampat yang disyaki dadah jenis ganja dijumpai diletakkan dalam 4 kotak putih dan disimpan dalam sebuah kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran negara jiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Baik, pastikan saya akan berehat kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kita aktifkan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa dalam segmen notifikasi ini, di minit-minit yang terakhir akan kami war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ikuti. Kita mulakan dengan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Ayuh sama-sama kita saksikan dengan tajuk yang dibawa adalah Jejak Musafir. Bersama tetamu yang dirai dan juga moderatornya, dan juga untuk saksikannya anda boleh saksikan di saluran TV1. Juga anda boleh saksikan dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan apakah ia yang boleh kami war-warkan lagi pada malam ini adalah 9 malam di studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Seterusnya adalah pengambilan pelajar baharu program Sijil Asas Tahfiz sesi 2023 kini dibuka. Pengajian dijalankan selama 2 semester, ditawarkan kepada OKU penglihatan, mualaf, orang asli serta pribumi Sabah dan Sarawak. Ayo data sekarang, anda boleh layari laman sesawang ini www.darulquran.gov.my. Tahukah anda protein daripada tumbuh-tumbuhan, rendah lemak tepu, membantu membina dan memulihkan tisu-tisu tubuh, mengandungi tinggi serat, mengurangkan risiko penyakit jantung dan diabetes tahap 2, mengandungi vitamin dan mineral seperti zat besi, zinc dan magnesium. Ini pula adalah optimumkan kesihatan usus anda.
Probiotik adalah bakteria baik yang terdapat secara semula jadi di dalam usus dan dalam beberapa jenis makanan yang menggalakkan kesihatan penghadaman yang baik. Prebiotik adalah bahan yang menggalak pertumbuhan atau aktiviti mikroorganisma seperti probiotik yang menyumbang kepada kesihatan usus. Jadi ayuh kita menjaga kesihatan usus kita bersama. Ini pula adalah peraturan produk jeli di Malaysia. Peraturan 139A kurungan konveksi jeli terkawal yang mengandungi konjak, glukomanan iaitu konyakun, konjonak, serbuk taro atau tepung keladi dengan diameter 45 mm atau kurang adalah tidak dibenarkan. Hendaklah ditulis pada panel pamer utama pada label sesuatu bungkusan yang mengandungi iaitu amaran boleh menyebabkan risiko tercekik dan yang kedua tidak sesuai bagi kanak-kanak di bawah umur 3 tahun. Sentiasalah kita pantau pengambilan produk konjak jeli atau anak-anak bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Ini pula adalah hak dan tanggungjawab penyewa dalam perjanjian sewa beli. Ini yang sering kita hadapi, bukan sahaja penyewa bermasalah tetapi yang memberi sewa juga adalah mengalami masalah yang sama. Ayo sama-sama kita ketahui hak sebagai penyewa atau pembeli menerima sesalinan perjanjian sewa beli, memperolehi maklumat mengenai akaun anda, meminta penyata baki belum jelas sekali setiap 3 bulan. Bagi tanggungjawab penyewa atau pembeli pula antaranya adalah tidak memindahkan atau menjual barang sewa beli sewenang-wenangnya. Suka hati nak jual, tak boleh. Jadi membayar ansuran mengikut jadual yang telah ditetapkan. Simpan kad jaminan, semua resit dan surat berkaitan perjanjian sewa beli. Maklumkan pada syarikat kewangan atau bank jika terdapat pertukaran alamat. Itu antara yang boleh kami bawakan kepada anda. Anda boleh dapatkan maklumat ini di laman sesawang ataupun media sosial rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ini pula adalah maklumatnya denda atau penjara jika guna label makanan palsu. Berhati-hati semua, mana-mana pihak yang menyalahgunakan label makanan atau membuat perihal dagangan palsu boleh diambil tindakan penalti di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 iaitu individu boleh dikenakan denda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Syarikat pula boleh didenda sehingga RM250,000. Dan seterusnya kita ada larangan penipuan label telur ayam. Peniaga atau pemborong diberi amaran agar tidak menyalahgunakan label makanan ekoran isu penggunaan label telur premier pada telur grade kawalan untuk meraih keuntungan berganda. Jadi hati-hati, kita ada Akta Perihal Dagangan 2011. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. InsyaAllah akan berjumpa lagi pada hari esok Jumaat pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Free View.